Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ni cikgu nak kongsikan sedikit cara ataupun tips untuk mengingati ujian bagi cation dalam tajuk garam. Okey, biasanya kalau cikgu tanya anak-anak murid cikgu, ramai yang kata garam ni susah. Okey, tak apa, nanti kita akan belajar dan kita akan cuba ingati dan kongsi beberapa tips tentang garam. So, untuk ujian cation ni kita fokus kepada ion kalsium, magnesium, plumbum, aluminium dan zinc. Okey, dan diringkaskan kita sebut dia sebagai campas. Okey. Okey, yang mana cikgu kata tadi Ca adalah untuk ion kalsium, M adalah untuk ion magnesium, P adalah untuk ion plumbum, A adalah untuk ion aluminium dan Z adalah untuk ion zinc. Okey, kenapa campas? Okay, campas ni kita ringkaskan sebab campas ni semuanya dia menghasilkan dalam larutan, dia merupakan larutan yang tidak berwarna. So, larutan yang tidak berwarna ni amat sukar untuk kita tentukan bahawa dia tu adalah larutan garam apa yang mengandungi ion positif apa. Okey, tetapi kalau kita melihat kepada ion kuprum, ion ferrum 2 dan juga ion ferrum 3, yang ni tak ada masalah kerana setiap ion ni dia menghasilkan larutan yang berwarna. Okey. Murid-murid ingat ke ion larutan yang mengandungi ion kuprum, ferrum 2 dan ferrum 3 ni warna apa? Okey, nanti kita akan recall kembali apa yang telah kita pelajari. Okey, di sini cikgu ada lukiskan ada langit, daun dan juga batang pokok. Okey, kenapa? Sebab kalau kita lihat kepada langit yang tenang dan cantik itu dia menghasilkan langit yang berwarna biru. Kan? So biru ni dia merujuk kepada ion kuprum 2 positif. Tengok langit warna biru, kita ingatlah ion kuprum 2 positif. Okey, kalau pokok pula kita dah tahu bahawa daun pokok ni dia menghasilkan warna hijau. Okey, so hijau ni merujuk kepada ion apa? Ion ferrum 2. Manakala warna perang, okey, perang ni pula, perang ni pula dia merujuk kepada larutan ion ferrum 3 positif. Okey, berbalik kepada ujian cation yang mana kita nak tahu tadi bahawa campas ni semua merupakan larutan garam yang tidak berwarna. So, untuk kita buat ujian cation, ujian cation ini kita menggunakan dua reagen, iaitu larutan natrium hidroksida dan juga larutan amonia. So, kalau kita nak uji cation ni, kita mesti menggunakan larutan yang beralkali, iaitu amonia ataupun natrium hidroksida. So, setiap ujian ini kita jalankan dia. Okey, pertama sekali kita masukkan larutan yang kita tak tahu itu, ada ion apa, ke dalam tabung uji. So, kita masukkan dalam 2 cm padu. Kemudian, kita tambahkan beberapa titis larutan natrium hidroksida. Kemudian, kita tambah beberapa titis
kita lihat apa yang akan berlaku. So, bila kita tambah beberapa titis, majoritinya dia akan menghasilkan mendakan putih. Okey. Kemudian kita tambah pula larutan natrium hidroksida tadi tu ataupun larutan amonia tu sehingga berlebihan. Okey, maksud sehingga berlebihan ini adalah kita tambah dia hampir dalam 2/3 penuh tabung uji. Baru kita dapat perhatikan apa yang berlaku. Dan tambah sehingga berlebihan itu kita goncangkan dia untuk perhatikan apa yang berlaku. So, bagi kategori campas ini, dalam larutan natrium hidroksida, kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey, campas ini kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey, bahagian yang pertama adalah cam, manakala bahagian yang kedua adalah pas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan bahagian pertama, cam? Cam ini kita letak dia, kalau perasan, ini merupakan di bahagian kiri, yang ini merupakan di bahagian kanan. So, kiri ini, cam, dia akan menghasilkan mendakan putih apabila kita tambah beberapa titis larutan natrium hidroksida, tetapi mendakan putih itu tidak larut. Mendakan putih itu tidak larut bila kita tambah natrium hidroksida sehingga berlebihan. Okey, dalam NaOH extra. Maksudnya dia tak larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Tetapi pas yang mana berada di sebelah kanan, okay, kita tahu sunnah kita adalah makan dengan tangan kanan. Jadi makan dengan tangan kanan ni kenapa? Okay, kita ingatlah bila makan dengan tangan kanan, benda tu adalah sunnah. Jadi pas ni dia akan mendakkan putih tu. Okay, mendakkan putih itu dia larut. Okay, larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. So, dia akan menghasilkan, okay, dia akan menghasilkan larutan, okay, kalau dalam tabung uji tu, dia akan menghasilkan larutan yang tidak berwarna. Maksudnya, dah tak ada dah mendakan putih sebab dia dah larut bila tambah natrium hidroksida secara berlebihan. Okey, manakala dalam larutan amonia, okey, benda yang sama juga, kita gunakan campas tetapi kita asingkan campas MPA dan Z. So, campas ini kita bahagikan dia kepada 3 bahagian. Okey, kenapa 3 bahagian? Okey, yang pertama adalah kerana apabila kita tambahkan larutan amonia ke dalam larutan X yang mengandungi ion kalsium, okey, dia tidak menghasilkan perubahan, sebarang perubahan. Maknanya dia tidak akan menghasilkan mendakan putih dan tidak mengeluarkan gelembung gas dan dia tidak menghasilkan mendakan. Tiada perubahan ataupun kita boleh kata dia tidak menghasilkan mendakan. Okey, MPA dan Z ini, okey, kita bahagikan balik kepada 2 bahagian tadi, yang mana MPA ini merupakan di sebelah kiri, manakala Z ini adalah yang paling kanan. Okey, so sama konsep macam natrium hidroksida, iaitu yang di sebelah kiri dia akan menghasilkan mendakan putih. Okey, mendakan putih itu dia tidak larut, okey, tidak larut dalam larutan amonia ekstra, iaitu larutan amonia berlebihan. So, cara dia sama juga, kita tambahkan larutan X yang kita tak tahu, okey, ke dalam tabung uji. Okay, cikgu lukis balik, tambahkan larutan X ke dalam tabung uji, kita tak tahu larutan tu ada ion apa. Kemudian kita tambahkan beberapa titis larutan amonia. Kemudian
tambah pula secara ataupun sehingga berlebihan. Okey, so ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. So, bila kita dapat mendakan putih yang tak larut dalam larutan amonia berlebihan, maksudnya dalam tu mesti ada ion magnesium, plumbum ataupun aluminium. Tetapi jika dia menghasilkan larutan yang larut, okey, mendakan putih itu, okey, mendakan putih itu larut. Okey, sebelah kanan sunahkan makan dengan tangan kanan. Jadi dia larut. Okey, mendakan putih itu larut dalam larutan amonia berlebihan, menunjukkan bahawa dalam tu dia ada ion zinc 2 positif. Okey, so itu adalah dua cara untuk menguji kehadiran cation dalam larutan menggunakan konsep campas, tambahkan dengan larutan natrium hidroksida dan larutan amonia. Campas dalam NaOH dua bahagian, bahagian kiri dan bahagian kanan. Kiri dia tidak larut dalam natrium hidroksida berlebihan, manakala PAS sebelah kanan dia akan larut dalam natrium hidroksida berlebihan. Dalam amonia pula dia terbahagi kepada 3 bahagian, 1, 2 dan 3. So CA paling kiri dia tidak menghasilkan mendakan, manakala di sebelah kanan kiri mendakan putih itu dia tidak larut dalam amonia berlebihan. Tapi zinc di paling kanan dia akan larut dalam amonia berlebihan. Okey, yang mana tambahkan beberapa titis, semua tu akan dapat mendakan putih. So nak bezakan ion apa yang ada, kita tambahlah dia sehingga ekstra, iaitu berlebihan. Barulah kita dapat lihat perubahan yang berlaku. Bolehlah kita teka cation apa yang hadir. Okey. Tapi kalau larutan berwarna, kita lihat kembali kepada langit, daun dan pokok ini. Kalau larutan itu berwarna menghasilkan mendakan biru, itu menunjukkan ada ion kuprum 2. Jika larutan itu menghasilkan mendakan berwarna hijau, ia mengandungi ion ferrum 2. Jika larutan itu menghasilkan mendakan perang, ia mengandungi ion ferrum 3. So, cikgu harap murid-murid dapat faham dengan lebih jelas bagaimana cara untuk menguji cation dalam larutan garam. Okey. Okey, kalau kita tengok balik yang tadi kan, campas ni kita asingkan dia, kalau dalam NaOH kita asingkan dia kepada 2 bahagian, iaitu cam dan juga pas. Okey. Manakala kalau dalam larutan amonia pula, kita pisahkan dia kepada 3 bahagian, iaitu Ca, MPA dan Z. Okey. So kalau kita perhatikan di sini, P dengan A dua-duanya tidak terpisah dalam larutan NaOH dan juga larutan amonia. So bagaimana cara nak tentukan, cation ataupun cara nak bezakan cation plumbum dengan cation aluminium dalam larutan, sebab semua tu sama. Guna NaOH hasil dia sama, guna amonia pun hasil dia sama. So, inilah fungsi keterlarutan garam. Ingat lagi keterlarutan garam? Mestilah ingat kan? So, dalam garam plumbum ni, garam plumbum ni garam plumbum dia hanya larut dalam nitrat sahaja. Maksudnya hanya plumbum 2 nitrat sahaja yang larut, yang lain tak larut. Jadi nak bezakan cation plumbum dengan aluminium ni, kita boleh tambahlah. Pertama, kita guna reagent ataupun larutan natrium klorida. Kenapa? Sebab nanti dia dapat menghasilkan mendakan putih yang mana itu merujuk kepada plumbum 2 klorida.
Okey, apa jadi kalau guna natrium klorida dengan Al3 positif? Aluminium klorida ni kan dia adalah garam yang larut. So tak adalah mendapkan putih. Itulah salah satu cara nak bezakan ion plumbum dengan ion aluminium. Okey, guna larutan natrium klorida. Okey, yang kedua pula kita boleh menggunakan larutan natrium 2 sulfat. Kenapa natrium 2 sulfat? Sebab kalau plumbum dengan sulfat, dia akan menghasilkan plumbum 2 sulfat. Ini pun akan dapat mendapkan putih. Kalau kita guna ada ion aluminium, tambah pula dengan larutan natrium sulfat tu, ada tak mendapkan putih? Tak ada mendapkan putih. Kenapa tak ada mendapkan putih? Sebab aluminium sulfat ni adalah garam yang larut, tak adalah mendapkan putih. So selain itu, kita boleh guna juga larutan kalium iodida, sebab nanti dia akan dapat PbI2, plumbum 2 iodida, yang mana akan mendapkan warna kuning. Apa jadi kalau tambah dalam aluminium? Tambah kalium iodida dalam larutan yang ada ion aluminium, tak ada apa-apa berlaku, dik. Tak ada mendapkan pun. So itulah cara nak bezakan ion plumbum dan juga ion aluminium. So cikgu harap murid-murid lebih faham dan lagi jelas bagaimana cara nak beza ion plumbum dan ion aluminium. Sebab dalam larutan natrium hidroksida dan larutan amonia, dua-dua kation tersebut tak dapat dibezakan. Okay, so itu sahaja tips daripada cikgu bagaimana cara nak menguji cation menggunakan campas. Ingat, campas, NaOH dan amonia. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.